Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama kami dalam Master Kimia SPM. Okey, kali ini kita akan meneruskan sambungan tajuk garam. Okey, kalau masih ingat, pelajar-pelajar masih ingat, tajuk garam ini ada 4 perkara, 4 benda yang pelajar kena tahu. Iaitu yang pertama penyediaan garam, yang kedua pemanasan garam. Okey, dua tajuk ini kita telah bincang dalam video kita yang lalu. Okey, ada dua lagi tajuk dalam tajuk ni, iaitu ujian pengesahan anion dan ujian pengesahan cation. Okey, yang ini yang kita akan fokus pada kali ini ya. Okey, yang pertama kita tengok ujian pengesahan anion. Anion ni maknanya charge negatif ya, charge negatif garam. Okey, untuk maklumat pelajar ya, kita ada 4 anion dalam garam ya. Yang pertama ya, ada 4 jenis anion garam ya. Okey, yang pertama ialah karbonat. Okey, karbonat. Okey, untuk karbonat ya, anion karbonat, cara nak sahkan dia sangat mudah ya, sangat mudah. Yang mana pelajar hanya perlu tambahkan apa-apa jenis asid saja. Sama ada HCl, HNO3 atau H2SO4, asid hidroklorik, asid nitrik atau asid sulfurik. Jadi kalau dalam tu ada anion karbonat, maka nanti dia akan menghasilkan gas yang mengeruhkan air kapur. Okey, ini simple, mudah. Okey, kita tinggalkan karbonat. Okey. Daripada 4, kita ada 3 lagi. 3 lagi anion garam yang perlu pelajar hafal ujian pengesahannya. Okey, kali ini kita nak tunjuk cara mudah untuk menghafal. Okey. Jadi pelajar ingat susunan ini ya, susunan ini, iaitu ya, klorida, sulfat, nitrat. Okey, kalau kita nak ingat, kita ingat huruf di awalnya, KSN ya, KSN susunannya. K klorida, S sulfat, N nitrat. Okey. 3 huruf pelajar ingat, KSN. Kita ulang balik ya. Klorida, sulfat, nitrat. Kemudian untuk ujian anion, kita mesti menggunakan bahan pertamanya ialah asid. Okey? Bahan pertamanya mesti asid. So, asid mesti ada H ya. Okey, H, ingat H, asid. Yang kedua, ada bahan kedua. Bahan kedua ini pelajar ingat. Okey, awalan pertama tadi KSN, kemudian ada H untuk asid. Okey, yang kedua pelajar ingat singkatan kedua iaitu ABF. Okey, ABF, Abu Bakar Fadil. Contohlah kita buat satu perkataan ya. ABF, A untuk AG, B untuk BA, F untuk FE. Okey. Okey, ini dua bahan yang perlu kita gunakan untuk ujian 3 anion ini. Okey, sekarang kita nak lengkapkan apa bahan ini sebenarnya. H apa, Fe apa. Okey. Kita mulakan daripada nitrat sebelah kanan ya, nitrat. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok nitrat ini ya, di belakang nitrat. Okey, belakang nitrat ada apa? Ada sulfat ya. Okey. Maka kita lengkapkan ya bahan ini. Maka kalau belakang nitrat itu ada sulfat, bermakna H di sini merujuk kepada asid sulfurik cair. Okey. Fe di situ merujuk kepada ferrum 2 sulfat. Jadi dua bahan untuk uji nitrat, iaitu asid sulfurik cair, kemudian ferrum sulfat. Cuma kita ada satu bahan lagi di sini ya. Tapi kita tak perlu susah ingat. Kita ulang balik yang bahan pertama itu, iaitu asid sulfurik pekat. Dia mula-mula cair kemudian pekat. Tambah 3 bahan ni, cuma asid sulfurik pekat tu kita kena alihkan perlahan ya. Perkataan perlahan-lahan tu wajib ada dalam penerangan kita. Okey, nanti kita akan dapati kalau nitrat hadir, kita akan dapati cincin perang. Okey. So kita cuma nak bagi cara mudah mengingat bahan saja ya. Okey, kemudian kita lengkapkan sulfat ini. Sulfat ini di belakang sulfat itu ada klorida. Bermakna asid di sini ialah HCl. Ba apa? BaCl2. Sama saja. Tambahkan kedua-dua ini, nanti kalau dalam itu ada anion sulfat, kita akan dapat nanti mendakan putih. Okey. Kemudian untuk klorida. Klorida H apa ini? Ag apa ni? Okey, kita tengok belakang klorida. Tapi jangan tengok karbonat. Tengok belakangnya itu nitrat.
ya. Kita karbonat kita tak ambil kira, kita kira 3 ni, ya. Karbonat tadi kita selesai dah. Okey, so klorida belakangnya nitrat. So di sini acid, nitrik, argentum, nitrat. Okey, acid, nitrik, argentum, nitrat. Nanti kita akan dapat mendakan putih argentum klorida. Okey. Itu cara. Jadi pelajar perhati betul-betul, ini cara nak mengingat nanti dalam periksa, ya, untuk ujian pengesan anion. Okey, selesai. Kemudian kita ada pula ujian pengesan cation. Kalau anion tadi kita hanya ada 4. Okey, nak ingat mungkin tidak susah. Tapi cation kita ada 9. 9 ni banyak ni. Ya, nak ingat susah ni. Okey, cuba kita tengok ya. Kita nak bagi mudah pelajar ingat. Okey, daripada 9 kita ada yang pertama. Yang pertama ni dia menggunakan reagen khas, ya. Iaitu kita guna reagen Nessler. Nessler N, maka N untuk siapa? Untuk, ya, amonium. Amonium NH4+. Maka kita akan dapat nanti mendakan perang. So kalau dalam periksa, dalam soalan menggunakan reagen Nessler, maka cationnya adalah, ya, amonium. Okey, ini mudah. Okey, daripada 9 kita dah 1 selesaikan, kita tinggal lagi 8. Okey. Ke-8 cation ini kita hanya perlu guna bahan yang sama saja, iaitu kita tambahkan larutan natrium hidroksida berlebihan untuk ke-8 yang bakinya. Okey, bila kita tambah larutan natrium hidroksida berlebihan, kita akan dapat 3 keputusan. Okey. Yang pertama, kita akan mendapati nanti mendakan putih larut. Okey. Untuk mendakan putih larut ini, apakah ion-ionnya? Pelajar ingat Z. ZeP. Z. Okey. Z untuk zinc, aluminium, plumbum. Bermakna dalam NaO berlebihan, zinc, aluminium, plumbum menghasilkan mendakan putih larut. Okey. Yang kedua, dia akan menghasilkan mendakan putih tak larut. Okey, putih juga tapi tak dilarut. Kali ini tak larut. Okey, mendakan putih tak larut untuk siapa? Untuk yang tadi ada 3 ya, baki ada lagi 5. Okey, untuk 2 cation iaitu CAM. CAM, CAM. CAM maknanya kalsium dan magnesium. So pelajar ingat Z, CAM. Z larut, CAM tak larut. Z mendakan putih larut, CAM mendakan putih tak larut. Okey, ingat Z, CAM, mudah. Okey. Bermakna kita sudah ada 5 di sini ya. 5 cation. Okey, masalahnya bila kita tambah NaO berlebihan, bila menghasilkan mendakan putih larut, kemungkinan ada 3. Z itu maksudnya zinc, aluminium, plumbum. So kita tak pasti zinc ke aluminium ke plumbum. Kalau mendakan putih tak larut, kita ada 2 kemungkinan, kalsium atau magnesium. Kita tak pasti kalsium atau magnesium. Maka kita buatlah ujian yang seterusnya. Tambah larutan amonia berlebihan. Okey, ini step kedua. Untuk ke-5 ini ya. Untuk yang ke-5 cation ni. Okey, sebab ke-5 ni menghasilkan mendakan putih. Okey. Jadi bila kita tambah amonia berlebihan, kita akan dapat 2 keputusan juga. Mendakan putih larut, mendakan putih tak larut. Okey, pelajar ingat yang mendakan putih tak larut ini. Itu MAP. MAP. So pelajar ingat 3 benda. Z, CAM, MAP. Okey? MAP. MAP maksudnya magnesium, aluminium, plumbum. Okey? Magnesium, aluminium, plumbum dalam amonia berlebihan, dia menghasilkan mendakan putih tak larut. Okey, kalaulah MAP ini berada pada mendakan putih tak larut, maka yang berada pada mendakan putih larut dalam amonia berlebihan sudah semestinya selain daripada MAP. Jadi pelajar tak perlu hafal lah. Sebab selain daripada MAP, sudah pasti di situ ada zinc dan kalsium. Ya? Okey, jadi pelajar ingat 3 je. Z, CAM, MAP. Okey. Selesai. Untuk 5. Kemudian ada lagi baki 3. Ya. Cation. Yang ini senang. Sebab apa? Sebab dia dalam NaO berlebihan, dalam amonia berlebihan, dia ada warna. Okey, mudah. Iaitu yang pertama, ini mendakan berwarna ya. Jadi 3 keputusan. Mendakan putih larut, mendakan putih tak larut dan mendakan berwarna. Okey, mendakan berwarna ni senang. Yang pertama biru. Okey, kalau mendakan biru bermakna ia adalah ion Cu2+. Kemudian mendakan hijau. Kalau mendakan hijau, ia merujuk kepada adanya ion ferrum 2.
Kemudian ya menandakan perang. Perang merujuk adanya ion ferrum 3. Ini senang. Jadi kalau pelajar rasa susah nak ingat, ya ingat pokok. Ingat pokok. Pokok itu daunnya warna hijau, ferrum 2. Batangnya warna perang, ferrum 3. Atas pokok ada langit, warnanya biru, itu ialah cuprum 2. Okey, itu untuk mudah ingat. Okey, baik. Kalau pelajar masih keliru, kita cuba tengok contoh di sini ya. Okey, ini contoh satu. Apabila ditambah larutan NaO berlebihan, garam X menghasilkan mendakan putih tak yang larut, mendakan putih larut. Okey. Bila mendakan putih larut, dalam kepala pelajar ingat tadi, mendakan putih larut dalam NaO ialah Z. Okey, Z, zinc, aluminium, plumbum. So kemungkinan garam X itu dalamnya ada zinc atau aluminium atau plumbum, tak tahu mana satu. Okey. Kemudian kita tambah pula dengan larutan amonia berlebihan. Okey, garam X menghasilkan mendakan putih larut. Okey, baik. Mendakan putih larut. Okey, dalam amonia berlebihan kita hafal tadi map tak larut. Okey, map tak larut. Jadi kalau map tak larut, yang larutnya apa? Yang larut sudah semestinya zinc dan kalsium. Okey, jadi apakah cation ion yang ada dalam garam X ini? Okey, tengok sini ya. Kita ada yang pertama Z, zinc, yang kedua pun ada zinc, bermakna dalam garam kita itu ionnya adalah ion zinc. Okey. Daripada zinc, aluminium, plumbum, kemudian zinc, kalsium. Makna yang mana ada zinc kedua-duanya kan? Okey. Contoh 2. Okey, contoh 2, apabila ditambah larutan NaO berlebihan, garam X menghasilkan mendakan putih tak larut. Okey, dalam kepala pelajar bila tak larut ingat cam tadi ya. Cam, kalsium atau magnesium. Tak tahu sama ada kalsium atau magnesium, tak pasti. Ujian seterusnya tambah dengan amonia berlebihan. Garam X menghasilkan mendakan putih tak larut. Okey, mendakan putih tak larut tadi kita ingat map tadi. Ya, map. Okey. So, di mana yang ada pada cam dan ada pada map. Sudah pasti yang ada pada cam dan ada pada map ialah magnesium. So, jawapannya ialah magnesium. Okey. Moga-moga pelajar dapat memahamilah ya. Okey, kemudian yang terakhirnya kita ada ujian pengesahan cation yang khas. Ini untuk cation tertentu ya, kita boleh guna reagen-reagen khusus. Antaranya kalau ion plumbum 2, kita boleh gunakan larutan kalium iodida. Kalium iodida untuk uji cation ion plumbum, nanti dia akan menghasilkan mendakan kuning. Kuning merujuk kepada adanya plumbum. Okey, untuk ferrum 2, kita boleh guna satu larutan, iaitu larutan kalium hexacyanoferat 3. Okey, bila kita tambahkan larutan kalium hexacyanoferat 3, kalau dalam tu ada ion ferrum 2, dia akan menghasilkan mendakan biru. Okey. Yang ketiga, untuk ferrum 3, kita boleh guna satu larutan, iaitu larutan kalium thiocyanat. Kalau dalam itu ada ferrum 3, bila kita tambah dengan larutan kalium thiocyanat, dia akan menghasilkan larutan merah darah. Okey. Jadi ini dua lagi sambungan, dua subtajuk dalam tajuk garam. Jadi insya-Allah ya, pelajar-pelajar bila dapat menguasai keseluruhannya, didoakan moga-moga pelajar dapat menjawab ya soalan-soalan dalam bab garam, dan harapannya supaya tajuk garam ini tidaklah menjadi satu inggawan ngeri kepada pelajar-pelajar, kerana tajuk ini tidak susah. Insya-Allah. Ya, sekarang itu saja. Moga-moga perkongsian ini yang bermanfaat untuk semua. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.